Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Waqid al-Laysi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a min bahimatin wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi wa hassanahu wa lafzu lahu. Hadis riwayat daripada Abi Waqidin Al-Laysi radhiyallahu anhu. Ini merupakan hadis yang terakhir daripada bab yang pertama, iaitu bab ahkamul miyah ataupun hukum yang berkaitan dengan air. Dan kita pada pengajian lepas didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang berkaitan dengan lalat yang jatuh ke dalam air, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta supaya kita selam lalat tadi dan kemudian dibuang. Jadi dalam ringkasan pengajian kita lepas disebutkan bahawa pertama, hukum air tidak najis. Air itu tidak jadi najis walaupun jatuh lalat dan lalat itu jadi bangkai. Kerana bila kita selam berkemungkinan dia matilah, jadi bangkai. Tetapi hukumnya tidak menjadi najis, kerana lalat ni termasuk serangga yang tidak mengalir darahnya, maka dia dihukumkan sebagai bangkai ataupun sebagai serangga yang dimaafkan. Mana jatuh dalam air boleh minum lagi air tadi, tetapi lalat tu kena buanglah. Jangan minum sekali dengan lalat-lalat. Dia panggil air lalat, tak boleh tu. Jadi maknanya kita cuma minum air dan lalat tu dibuang. Dalil mana? Dalil nak menunjukkan bahawa serangga pun haram dimakan. Mana bila dia sudah bangkai jenis serangga lalat tadilah, kecuali belalang je. Yang lain pada tu diharamkan. Dalil diambil daripada perkataan summal yanza'hu, kemudian kamu kamu buang dia. Lepas kamu selam lalat tadi, buang. Kalau lalat tu boleh diminum sama, Nabi tak suruh buang. Jadi itu dalil beberapa hukum yang keluar daripada hadis terakhir yang kita baca pada bulan lepas. Baik, bulan ni kita masuk kepada hadis yang terakhir dalam bab ini, iaitu hadis riwayat daripada Abi Waqidin Al-Laysi, daripada Abi Waqid Al-Laysi, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ma quti'a min bahimah, tiap-tiap binatang, tiap-tiap anggota yang terpotong atau dipotong daripada bahimah, daripada mana-mana binatang, wahya hayyatun, sedangkan binatang itu hidup, fahuwa mayyitun, maka anggota yang terpotong tadi hukumnya adalah bangkai. Jadi maknanya Nabi nak cerita di sini hukum yang berkait dengan bangkai. Bangkai ni apa? Bangkai, ta'rif bangkai. Kadang-kadang kita tak tahu bangkai itu apa. Bangkai ni ulama kata pertama sekali binatang yang mati
yang kita tidak makan ia. Binatang yang tak boleh dimakan, dia mati. Walaupun dengan cara disembelih, maka dia tetap bangkai. Contohnya sembelih kucing. Jadi tak bolehlah bangkai lah. Walaupun yang sembelih tutup guru, mahir ilmu menyembelih, siap dengan baca bismillah lagi, adab kiblat lagi, siap baca Fatihah, lepas tu sembelih. Jadi dia tetap bangkai, kerana dia binatang yang tak boleh dimakan. Yang kedua, bangkai ni ta'arif dia ialah mana-mana binatang yang boleh dimakan tetapi tidak disembelih secara syarak. Mana tak disembelih secara syarak, maka dia dikira sebagai bangkai. Mana yang disembelih secara syarak? Ada 3. Ini ulama dia gariskanlah, ada tiga penyembelihan yang disifatkan sebagai penyembelihan syarak. Yang pertama, sembelih dengan diputuskan halkum dan merihnya. Mana urat besar depan ni dengan urat kiri kanan dia terputus atau terpotong. Itu sembelih biasa yang kita tahulah, itu sembelih syarak. Yang kedua, sembelih yang dikira sah pada syarak ialah dengan ditebuk atau ditikam di atas punggung binatang yang sukar untuk dikeluarkan ia daripada lubang. Maknanya seekor kambing ataupun seekor lembu lah, kambing kecil, lembu jatuh kepala dulu dalam telaga, jatuh dalam telaga, masih hidup lagi lah, jangan dah mati dah, mana masih hidup. Maka nak angkat lembu ni kita seorang diri nak angkat lembu, tak larat. Jadi nak turun ke dalam telaga, nak sembelih leher dia, tak boleh nak turun. Lalu ulama' kata boleh mengambil senjata yang tajam lalu ditikam punggungnya. Maka punggung dia ditikam sampai dia mati. Bila mati dikira sah pada syarak. Itu 2. Yang ketiga, binatang yang dipanah. Mana kita panah dia. Binatang tu panah dengan ketika dilepaskan panah, maka ketika itu hendaklah berniat untuk membunuhnya secara syarak, menyembelihnya. Maka tiba-tiba mati dia dengan panah tadi, maka jumhur ulama menyatakan halal. Termasuk juga ialah melepaskan anjing buruan. Anjing buruan, maknanya ada anjing buruan, ketika melepaskan anjing buruan ke atas binatang yang diburu, lalu ketika itu meniatkan ia untuk membunuh secara syarak tadi binatang anjing gigit sehingga membawa kepada mati, maka dikira sah pada syarak. Ini jumhur ulama sebut. Jadi ada 4, tapi setengah ulama menggariskan ada 3. Lain daripada itu adalah bangkai. Lain pada itu bangkai semua. Dan di sana ulama mengatakan sah sembelihan seorang wanita. Perempuan sembelih. Dah tak ada laki-laki kat rumah, maka dia pun sembelih binatang tadi, maka jumhur juga menyatakan sah. Jadi maknanya bangkai ni yang lain pada tu. Kita yang disebutkan hak tadi ta'rif sembelih tu kerana lain pada tu adalah bangkai. Dan termasuk bangkai lagi apa bangkai? Bangkai ialah ma quta'a minal bahimah, benda yang terpotong. Maknanya tangan ke, telinga ke yang terputus, sedangkan binatang ibu tu body hak besar tu hidup lagi, maka yang terpotong tadi adalah bangkai. Terpotong tadi bangkai. Ini kenapa? Kerana Nabi datang kota Madinah. Pada masa Nabi datang ni, apa amalan Ahlul Madinah? Sebab mereka ni mana ada agama lagi. Tengah agama Wasaniyah ada, setengah tu ikut Yahudi, setengah tu Nasara, setengah tu duduk atas pagar. Jadi tak ada amalan lagi, tak ada satu pegangan. Maka ketika itu mereka qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa biha unasun
ya'maduna ilal ilya'il ghanam wa asnamatul ibil liyantafi'u biduhniha liakli wa suhumiha lil istida'ah. Kata Nabi, kata sahibu Ibana, masa Nabi datang ke kota Madinah ni, orang ramai, dia perangai dia macam mana? Dia ni bila nak makan, dia potong anggota tadi. Nampak lembu, nak sembelih unta seekor, sayang. Hari tu cuma nak makan sikit je, 2 orang nak makan. Jadi dia kata, sembelih telinga lah kot, ambil telinga 2 belah. Jadi itu style Arab jahiliah pada masa itu. Jadi makna dia ambil tu. Jadi kudung telinga. Kudung telinga unta tadi hidup lagi. Duduk tak lama pula berasa lapar lagi. Berasa nak makan sup kaki contohnya. Dia ambil lutut ala ke bawah. Itu perangai dia. Perangai jahiliah. Ataupun mengambil dia, iaitu mengambil bonggol unta. Kalau unta dia ada bonggol atas belakang untuk mendapatkan minyak dan mendapatkan lemaknya. Jadi minyak tadi nak guna untuk nyalakan lampu lah ataupun pelita. Lain pada tu lemak untuk mereka guna dalam masakan dan sebagainya. Jadi maknanya itu perangai yang ada pada masa itu. Maklumlah jahiliah. Macam kita sebut hari itulah, tidak ada Nabi. Kita berasa nak gelak lah dengar. Sebab apa? Sebab kita ada Nabi. Kita ada Nabi. Dia ni jadi macam ni kenapa? Kerana tak ada Nabi lah. Dan kalau kita pun tak ada Nabi, boleh jadi teruk pada ni lagi. Boleh jadi teruk pada ni lagi. Jadi sebab itu bersyukur kita dengan adanya Nabi dan adanya syariat Islam. Lalu orang ramai pun beritahulah, fa akhbarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu mereka bi annama quti'a minal hayawanat. Dama Nabi beritahu tiap-tiap hayawan yang hayyah yang hukmuhul mayyitatu, maka tiap-tiap binatang hayawan yang hidup, yang bila kita potong dia anggota dia sedangkan dia masih hidup, maka hukumnya adalah bangkai. Jadi tak boleh nak dimakan. Jadi sebab itu ini hukum Nabi nak jagalah. Supaya apa? Supaya di sana jangan kita melakukan amalan jahiliah. Jadi ajaran Nabi datang ni, Nabi pindah beberapa amalan-amalan jahiliah yang dikira bercanggah dengan syariat Islam, Nabi pindah dengan ajaran Islam. Yang tak bercanggah tak apa. Contohnya Safa, Safa ke Marwah. Itu tak apa, tak bercanggah apa. Safa ke Marwah. Sebab tu kita teruskan. Ajaran jahiliah belum pada tu, mereka pun sa'i Safa ke Marwah. Bila datang Islam, Safa Marwah juga. Sebab tak jadi masalah. Kerana apa? Kerana tidak bercanggah pun dengan syariat. Tak ada apa hal tu. Begitu juga dengan tawaf. Tawaf mengikut pusingan lawan jam. Arab jahiliah dulu pun tawaf macam tu juga. Cuma yang Nabi pindah amalan tawaf itu. Niatnya dan kaifiatnya ataupun caranya. Niat mereka dulu tawaf nak mendewa-dewakan berhala yang ada di pinggir Kaabah. Dan kemudian cara tawaf Nabi pindah, syariat Islam pindah. Cara tawaf mereka telanjang bogeng. Telanjang bulat terus tawaf, lalu Islam datang dengan menutup aurah. Jadi hak mana yang tak betul dipindah. Mana yang tak jadi masalah, syariat meneruskan dia. Jadi maknanya itu di antara amalanlah kedatangan amalan Islam. Jadi kalau Islam tu datang pindah adat istiadat Arab jahiliah yang bercanggah dengan syariat, maka begitulah dia. Mana-mana adat istiadat Melayu yang bercanggah dengan Islam, maka kendaklah dipindah dan wajib ditukar dengan Islam. Jadi makna kena tukarlah bila mana bercanggah. Jangan peganglah style biar mati anak jangan mati adat. Jangan. Mana adat boleh tak mati, adat yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Jadi makna nak turun adat itu turunlah. Yang tak bercanggah dengan hukum syarak, itu adat yang tidak bercanggah. Jadi tidak mengapa. Jadi itu di antara kaedah Islam datang merombak amalan-amalan jahiliah. Jadi bukan setakat amalan lah, fikrah jahiliah,
pemikiran jahiliah, i'tiqad jahiliah, amalan-amalan kehidupan orang-orang jahiliah dirombak oleh Islam. Itu tujuan Islam. Tujuan kita menganut Islam itu tujuan dia. Nak hidup cara Islam. Kalau sekadar nak beriktikad dengan iktikad Tuhan yang esa, tetapi amalan jahiliah tak ada makna. Kedatangan Islam ni dia rombak semua. Akidahnya, fikrahnya, akhlaknya dan cara hidup serta amalannya. Itu dia rombak. Supaya kembali kepada Islam. Jadi sebab itu kita sebut hari itu, mujur kita ni ada Nabi. Jadi bila ada Nabi, buat cara ada Nabi. Ikut Nabi lah. Jangan ikut orang lain. Orang kita ikut pun orang lain, kerana orang lain tu ikut Nabi. Ikut siapa? Tiru siapa? Tiru Tok Guru. Tok Guru tu tiru siapa? Tiru Nabi. Baru boleh. Tapi kalau saya ikut Tok Guru, Tok Guru ikut siapa? Tok Guru dia reka sendiri, maka tak boleh. Maknanya kena mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia itu di antara kedatangan Islam, dia rombak tu semua. Baik, habislah tajuk tu, kita masuk kepada bab yang kedua, babul aniyah, bab yang berkaitan dengan bejana. Dalam istilah klasik Melayu dulu kita namakan bejana. Bejana ni bekas-bekas. Bekas lah. Maknanya bekas-bekas. Tak kira bekas mangkuk dipanggil bekas, cawan bekas, talang bekas, piring bekas, senduk, semua tu bekas-bekas. Dikira pekakas lah, alat-alat pekakas. Babul aniyah, bab berkenaan alat-alat pekakas. Alat-alat pekakas. An Huzaifah bin al-Yaman, daripada Huzaifah bin al-Yaman, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasrabu fi aniyati zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lakum fid dunya wa lakum fil akhirah, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata Huzaifah bin al-Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni kita kena dengarlah kata-kata Nabi. Tidak ada kalam makhluk yang paling mulia dan benar selain daripada kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untung kita boleh dengar kalam Nabi. Jadi kalam Rasul. Ada orang pakai tak dengar terus. Kalam qala Allah tak dengar, qala Rasul tak dengar. Yang dia dengar qala al-akhbar. Itu hak dia dengar. Jadi sebab itu jadi sesat wal barat dia panggil. Jadi makna kita kena dengar kalam Allah, kalam Rasul. Dah kalam akhbar tak boleh dengar. Boleh jika tak bersanggah dengan kalam Allah dan Rasul. Itu makna di situ tempat pegangan kita. Bukan tak boleh dengar. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? La tasrabu, janganlah kamu minum. Jangan kamu minum. Bila sebut mana, bila guna perkataan tak, makna lil khitab. Bagi nak menyatakan kamu tu mukmin. Mukmin. Janganlah kamu orang-orang Islam, orang-orang mukmin minum fi aniyatiz zahabi wal fiddah, di dalam bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Jadi makna bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, Nabi kata jangan minum. La tu la tahrim, makna menyatakan haram. Haram minum dalam bekas yang menggunakan emas dan perak. Maknanya bekas tadi kita guna untuk buat minum, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram yang diperbuat daripada emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan kamu makan pada pinggan keduanya. Makna kaya sangat. Katalah kita ni dah terlebih duit dah, kaya sangat. Jadi beli pinggan daripada emas, sudu perak, apa lagi, gelas daripada emas balik, separuh emas separuh perak, kaya sangat, maka hukumnya adalah haram. Jadi ulama dibahas di sini. Nabi kata la tasrabu, jangan minum. Maknanya kalau ada tapi tidak guna untuk minum, setengah ulama dia kata harus. Dia kata harus. Maknanya ada saja. Ada pinggan tapi letak dalam almari. Nak simpan comel saja, cantik saja.
Kan setengah kita macam tu tak? Kita beli pinggan mahal, akopal. Tu mahal-mahal belaka tu. Beli daripada Itali tu. Beli letak mana? Dalam almari. Lepas tu kita makan pinggan plastik kadang-kadang polystyrene. Itu dia panggil kedekut wal bakhil, dia panggil tu. Jadi makna dah beli pakailah. Kan kita dah beli. Bukan tak boleh pakai sebab dia bukan emas dan perak. Kan bukan emas dan perak, pakailah. Lepas tu letak balik, apa salah? Tapi kita jenis tadilah suka nak mempamer-pamerkan dia. Jadi bila tetamu datang, setengah jam tu cerita pinggan saja. Apa ni hak si isteri tadilah. Cerita pinggan saja. Pinggan ni corak dia sekian. I beli ketika melawat Itali hari tu. Lepas tu hak ni pula cerita akopal dia pula. Jadi cerita pinggan saja setengah jam. Lepas tu baru cerita resipi masakan. Lepas resipi masakan baru cerita bunga, lepas tu balik. Cerita agama tak ada langsung. Ni masalah kita sekarang. Sebab tu jahil sampai ke tua, setengah orang yang tidak belajar agama. Jadi kita bila dah berumur, belajar agama. Kita sembang agama. Kita bincang perkara yang berkait dengan agama. Itu untung dia. Jadi makna datang ke masjid dan surau, kita belajar agama. Sebab nak pergi sekolah tak sempat dah. Nak masuk universiti Islam, kita pun dah tak rajin dah nak berulang alik. Mata pun tak berapa nampak dah nak drive. Jadi datang surau masjid dekat dengan rumah, kita belajar. Kurang-kurangnya mati dalam keadaan belajar, walaupun tak sempat jadi ulama yang sama alim dengan Yusuf Qaradawi. Nampak? Jadi maknanya belajar. Itu dikatakan. Maknanya setengah ulama dia kata simpan harus. Simpan harus. Dan kata setengah ulama yang lain, dia kata apa? Simpan juga adalah haram. Simpan juga adalah haram. Maknanya tak guna untuk makan dan minum. Cuma letak begitu saja. Maka kata dia membawa juga kepada haram. Sebab apa dia kata? Sebab dia kata haram di sini bukan haram yang nak menceritakan emas tu najis. Bukan nak cerita perak tu najis. Haram tu kerana apa? Kerana membawa kepada kesombongan dan takabur. Jadi kalau membawa kepada kesombongan sebab dia jadi haram, kerana menyebabkan kita sebab haram tu kerana sombong, maka bila sombong tak kiralah guna untuk minum atau guna untuk simpan. Kadang-kadang guna untuk simpan lebih rasa sombong daripada guna untuk minum. Maka kata mereka, oleh kerana itu haram hukumnya. Jadi maknanya sebab apa jadi? Sebab apa ni? Sebab apa kata haram emas dan perak? Sebab membawa kepada kesombongan bila dibuat alat-alat dan perkakas. Lalu bila begitu, haramlah kerana bawa pada kesombongan. Jadi tak kira sama ada diguna untuk makan, minum ataupun dibuat perhiasan pinggan mangkuk di dalam rumah. Jadi pendapat yang kedua ni adalah lebih ihtiyat, lebih cermat di kalangan ulama-ulama. Jadi dia takut kita sombong. Macam Nabi larang pakai kain siap, Nabi larang pakai kain labuh, melepasi buku lali. Okay? Ada seorang sahabat pakai pakaian lebih pada buku lali. Nabi pun marahlah, Nabi larang. Jadi ada setengah kata larang tu kerana apa? Larang tu ialah kerana labuh. Jadi menyebabkan mereka pun tak boleh labuh. Bila pakai labuh haram. Seluar labuh, apa lagi? Kain labuh, jubah labuh, seluar dalam labuh, misalnya contohnya. Pakai seluar dalam tapi labuh sampai ke tumit. Tak boleh. Jadi maknanya bagi yang kata Nabi larang tu kerana labuh. Ada setengah ulama pula dia kata min itlaqil hal wa iradati sifati. Nabi sebut perbuatan hal tapi maksudnya sifat. Maknanya Nabi larang tu kerana apa? Nabi larang tu bukan kerana labuh, tapi Nabi larang tu kerana sifat. Kerana lazim bagi Arab jahiliah dulu, bila pakai labuh itu lambang kaya dan kemegahan, lalu membawa kepada sombong. Lalu dengan kerana itu ulama-ulama kata kalau orang tu pakai tak sombong, maka tidak menjadi haram. Jadi maknanya ada dua perbahasan ulama lah di situ. Jadi maknanya itu kita lihat di sini
Setengah ulama dia kata simpan saja tak apa, letak sudu jadi. Tapi kata ulama yang ihtiyat tak boleh. Hatta buat jarum daripada emas juga tidak boleh. Buat mata kail daripada emas tak boleh. Kaya sangat, dah minat sangat mancing, buat mata kail tak boleh. Buat apa lagi? Celak mata daripada emas, batang celak tu, maka juga tidak boleh. Itu kata ulama-ulama yang ihtiyat. Jadi yang bolehnya mana emas perak? Yang boleh ialah untuk kaum perempuan kalau jenis perhiasan. Kalau jenis perhiasan boleh emas perak pada kaum perempuan. Sebanyak mana dia nak pakai, bolehlah. Sebanyak mana hak dia pakai. Hak dia pakai tak kena zakat. Hak simpan kena zakat. Itu pun ulama yang ihtiyat, yang cermat kata lagi. Pakai itu pun tengok dulu. Pakai itu tengok. Jika tidak banyak pada adatnya, pada uruf, maka tidak kena zakat. Jika banyak pada uruf, pada adat ramai, orang panggil banyak tu, maka kena zakat. Walaupun dia pakai. Dia pakai emas daripada pergelangan tangan sampai ke ketiak contohnya. Banyak sungguh memang banyak sungguh. Sampai dia pun tak boleh nak rapat ketiak contohnya. Maka kena zakat tak? Ulama yang ihtiyat kata kena zakat. Kenapa? Kerana itu sudah melebihi alat perhiasan pada uruf. Itu makna dia pakai itu kerana nak mengelak zakat. Sebab bila kata bila emas gelang itu dipakai sebagai perhiasan, pakaian pada wanita, maka tak kena zakat. Maka dia pun pakai banyak. Maka banyak itu sudah dikira keluar daripada adat, maka tetap dikenakan zakat juga. Itu makna pendapat ulama yang ihtiyat. Jadi makna wanita yang guna untuk pada perhiasan pada diri, bukan perhiasan pada benda lain. Perhiasan pada diri, pada adatnya. Makna pada gelang, rantai, cincin. Yang perhiasan yang tidak pada diri, contohnya mana? Perhiasan pada butang baju. Dia ada butang baju, maka itu tak masuk perhiasan. Yang sehingga ulama menyatakan tetap kena zakat. Jadi banyaklah butang baju, apa lagi, casing handset, dia buat perhiasan, dah kaya sangat, maka semua tu adalah dikenakan zakat. Adapun emas dan perak bagi laki-laki, hanya satu. Emas bagi laki-laki hanya beberapa sebab boleh dipakai. Itu hanya beberapa sebab. Sebab yang pertama untuk perubatan. Untuk perubatan. Contohnya dia patah tulang kering, maka ganti emas. Sebab nak ganti benda lain berkarat. Bila datang kilat dia menggelepar contohnya. Lalu dia pun tukar pada emas. Itu tak apa. Maknanya diharuskan oleh syarak. Ataupun kerana berubat. Umpamanya umpamanya sadur gigi dia dengan emas. Dia sadur gigi dia emas. Kenapa? Kerana doktor Muslim berkata, seorang doktor kepercayaan kata, nak hilang bau mulut dia ialah dengan cara pakai gigi emas. Itu kan orang dulu-dulu pakai gigi emas bukan nak lawa, bukan. Itu kerana nak hilangkan bau mulut. Bau mulut. Sebab bau mulut yang tak boleh hilang, jenis penyakit. Ada pun bau mulut kerana Marlboro, itu tak boleh pakai gigi emas. Nampak? Bukan kita tak faham pula kan? Bau mulut kerana Marlboro, bau mulut kerana Dunhill, itu tak harus pakai gigi emas. Ini bau mulut yang kekal, yang jenis penyakit. Walaupun gosok gigi, pakailah apa? Asiwak atau asiwak, pakai lagi ubat gigi dali, tak jadi belaka. Lalu maka boleh dengan emas. Kerana dipercayai emas itu boleh menyedut bau mulut. Dan memang sungguh. Maka itu tak apa pakai. Yang ketiga, kerana apa? Kanak-kanak memakai emas. Yang belum lagi mumayyiz, yang tak balik lagi, yang tak mumayyiz lagi, maka diharuskan, dibenarkan memakai emas. Kanak-kanak laki-laki. Jadi maknanya itu menunjukkan bagaimana Islam menjaganya. Adapun perak harus bagi laki-laki. Perak harus. Mana kita buatkan pakai cincin perak. Cincin Nabi, cincin perak. Cincin Nabi. Jadi maknanya pakai cincin perak. Kadang-kadang ada masa pernah sahabat pakai batu akik. Batu akik Yamani tu. Batu tu. Pakai batu-batu cantik tu. Ada sahabat pakai. Nabi tengok, Nabi tak larang. Hasil daripada tu, maka mengharuskan kita pakai cincin yang ada mata.
cincin Nabi tak ada mata. Dia cuma cincin yang diguna untuk khatam ataupun buat cop. Untuk hantar surat kepada pembesar-pembesar, Nabi cop. Yang tulis itu Muhammad Rasulullah. Jadi maknanya kita pun pakai. Dan waktu sekarang ni ada cincin tu kan. Ada cincin tu jual. Apa ni cincin tu orang buatlah pattern yang lebih kurang sama, orang jual. Tapi jadi perbahasan ulama. Di Saudi jadi perbahasan. Ada yang kata harus, ada yang kata tidak. Kerana perkataan Muhammad Rasulullah pada cincin itu dipakai oleh Rasulullah nak beritahu dia Muhammad Rasulullah. Ada yang kata tak apa, boleh pakai. Jadi bahaslah. Kok mana pun pakai cincin, dia ikut siapa ni, ikut dia kaedah yang Nabi buatlah. Jangan besar sangat. Besar gelas, ada mata cincin. Besar, sama besar dengan katak puru, duduk atas jari dia. Jadi itu bukan sunnah Nabi lah. Ada setengah tu percaya pula. Jaga-jaga batu mata ni, batu cincin saya ni ada keramat ni. Itu jadi sesat tu. Jadi sesat. Maknanya dia kata boleh siapa ni? Boleh menjadi pelaris. Jadi pelaris. Tapi kita tengok dia kedai tak laku-laku. Itu pelik. Jadi maknanya itu semua menipu belaka. Jadi kita pakai kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi buat gitu. Baik, jadi Nabi laranglah wala taqulu fi sihafihima. Jangan kamu makan di dalam pinggan keduanya emas ataupun perak. Pinggan yang dibuat pada perak tak boleh. Ada pun tadi terlupa nak sebut suasa. Ada bagaimana hukum bagi laki-laki. Ada setengah ulama berkata suasa harus bagi laki-laki dengan syarat, sebab suasa ni campuran emas dan perak. Dengan syarat tidak boleh dipisahkan. Bila kita dah cantum dah dia jadi cincin, tak boleh nak pisah walaupun telah dicairkan. Cair dah kita cairkan balik, dia tak boleh nak asing dah emas daripada perak. Tetapi jika boleh diasing, maka tidak harus memakai suasa. Jadi maknanya itu pendapat yang cermat di kalangan ulama. Jadi akhir sekali, ulama-ulama yang cermat, yang baik, yang teliti dalam hukum, maka mereka kata adalah haram juga memakai suasa. Maka kenapa? Maka dia tasabuh penyerupaan kepada emas. Jadi maknanya orang dia jadi fitnah. Nak pula yang pakai itu pula ustaz contohnya kan. Orang kata ustaz pakai emas juga. Kata tak boleh. Kita kata tak, ini suasa. Dah telarat nak beritahu semua kan. Telarat nak beritahu. Jumpa kan suasa ni. Jumpa orang pula suasa ni. Last sekali masuk 5 orang kata ustaz tak betul. Jadi maknanya jadi pada menimbulkan fitnah, jangan pakai. Jangan pakai awal-awal. Jadi makna pakai perak sudah. Itu dia maknanya. Sebab kita ni kena selamatkan diri daripada menjadi rujukan fitnah. Maknanya jangan jadi fitnah. Itu dia. Baik. Jadi jangan makanlah dalam pinggan keduanya. Kenapa Nabi kata fa innaha lahum fid dunya. Ini Nabi beri asbab. Nabi beri sebab lah. Resna dia. Sebab apa dia? Kenapa? Kerana emas dan perak itu bagi mereka. Lahum ayil kafirin. Bagi orang kafir. Fid dunya. Dalam dunia. Walakum fil akhirah. Dan pakaian kamu pada hari akhirat. Ini maknanya. Kerana kita dengan orang kafir ni ada beberapa perkara yang berbeza. Ada dalam dunia ni bagi kita boleh. Boleh. Tak boleh. Bagi dia boleh. Mana dengan orang yang kafir. Jadi kenapa? Kerana itulah perbezaan agama kita. Jadi mana ada benda yang tak boleh? Ada benda yang boleh. Umpamanya arak. Arak di dalam dunia, arak dalam dunia orang kafir boleh. Dia boleh. Sebab itulah bila kita menjadi negara Islam, yang merintah tu negara Islam, maka kena benarkan mereka, tak boleh halang mereka daripada minum arak. Jadi tak boleh halang. Kita dah jadi kerajaan Islam contohnya. Non-Muslim ada, ramai non-Muslim dia nak minum arak. Maka kena benar, kena berikan. Tetapi dalam keadaan mana? Ini ulama-ulama dibahas ni. Yang dalam keadaan pertama tidak secara umum dan berleluasa. Dah dia nak minum, dia minum kat rumah-rumah dia ataupun kedai yang khusus untuk dia. Tak apa ni kedai dia saja. Dia minum puak-puak dia. Itu dia nak minum bukan setakat 2 gelas, 13 tong pun tak apa lagi. Kenapa? Kerana sama-sama dia. Di khalayak ramai orang Islam tak boleh.
Kenapa? Itu izzah, mencabar kemuliaan Islam. Jadi maknanya dia boleh minum kat rumah dia. Nak buat parti arak ke, pesta arak ke, apa lagi tu, Oktoberfest ke, itu ikut dia lah. Itu tempat dia. Apa ni, tempat tertutup, dia sama dia. Jangan di khalayak orang-orang Islam. Jadi maknanya dia nak menang. Tapi bagi kita orang Islam, di dalam syurga. Dalam dunia tak boleh minum, dalam syurga boleh. Sebab arak syurga tak mabuk lah. Lepas tu ada orang tanya, orang kafir dalam dunia boleh makan babi, adakah dia dalam syurga ada babi? Itulah hati tanya. Itu dia panggil gata nak tanya, dia panggil hati. Jadi maknanya ulama-ulama kata tak ada. Tidak ada babi di dalam syurga. Maknanya kalau nak makan babi dalam syurga, Allah ganti yang lain. Dan lagi Allah tidak gerakkan hati ahli syurga untuk makan babi. Jadi tak ada. Tak ada babi sana. Jadi maknanya itu dia antara hukum ni. Sebab baik. Jadi bagi orang kafir dalam dunia boleh pakai emas perak. Boleh pakai emas dan perak. Bagi kita tak boleh. Dalam syurga lah. Tunggu di syurga. Macam juga sutera. Sutera bagi perempuan saja boleh. Bagi laki-laki tak boleh. Tunggu dalam syurga. Dalam dunia laki-laki boleh pakai sutera satu sebab je. Sebabnya ialah kerana perubatan. Kerana sutera ni mengikut perubatan Islam, perubatan tradisional, dia menjadi ubat kepada penyakit kulit. Orang dia penyakit kulit yang tak hilang, yang pergi jumpa dengan pakar kulit pun tak jadi juga, jadi maka dia pakai sutera. Pakai sutera tadi boleh menyembuhkan penyakit kulit. Sutera yang asli lah, bukan sutera yang dah campur lah. Maka itu diharuskan. Maka diharus. Lain daripada itu, hukumnya adalah haram. Jadi ramai kan dia lelaki pakai sutera kan. Pergi ke negeri Cina, tempat sutera murah, balik beli. Sebab sutera di Cina dia jual tak pakai le, dia jual pakai kilo. Dia beli pakai kilo kan. Bawa balik. Maka kita buat pakai buat baju dinner, untuk dinner pejabat, maka hukum dia haram. Dia hukum ni dia tak kira dinner ke apa benda semua, dia tak kira. Bila kita melanggar syariat, maka hukumnya adalah haram. Jadi sekarang ramailah pakai sutera ni lambang kemegahan pula. Jadi tak boleh. Jadi benda yang tak boleh pakai biasalah. Pakai biasa. Pergi kat kedai cari baju bandar pun okey dah sekarang. Tengok baju bandar pun cantik-cantik dah. Jenama krokodil tengok. Dengan harga jenama umbrella ke apa benda semua kan. Itu pun padan dah. Harga berapa? RM5.5. Nampak? Orang ingat kalau pakai kereta mewah, pakai baju bandar, orang tak kata baju murah. Rumah besar pakai baju bandar, orang tak kata baju murah. Ada mana nak tunjuk bahawa apa? Sebenarnya kita kadang-kadang bukan berbelanja kerana keperluan, tetapi membeli keegoan. Kita beli bayar mahal tu bukan keperluan. Keperluan sikit je kita nak. Tapi yang kita bayar mahal tu apa? Kita beli keegoan untuk dipakai di atas sifat dan perangai kita. Ini masalah dia. Jadi maknanya itu yang jadi duit tak cukup. Jadi tak cukup. Jadi sebab itulah kita mohon pada Allah apa? Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an. Ya Allah, Engkau kurniakan kepada kami rezeki halal dan luas. Luas rezeki ni apa makna luas rezeki? Luas rezeki ni bertambah naik gaji ke? Daripada gaji 5,000 jadi 7,000. Itu luas rezeki? Tidak. Luas rezeki ini ialah berkelapangan di dalam rezeki. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi kita berdoa, Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an. Ya Allah, Engkau rezekikan kami rezeki yang halal dan luas. Wasi' makna luas. Rezeki yang luas ni bukan makna bertambah sahaja, bukan maksudnya bertambah daripada 5,000 jadi 7,000. Itu saja makna bertambah ataupun makna luas, bukan. Rezeki yang luas itu ialah rezeki yang lapang. Dia lapang, bukan bertambah, tapi dia lapang. Maka itu juga adalah rezeki yang luas. Contoh kita kata masjid kita ni sempit. Kita pun tengok hari Jumaat ramai orang tak muat masjid. Kita pun tambah. Satu daripada meluaskan masjid ialah tambah. Kita pun tambah, sambung belah kiri, sambung belah kanan, maka jadi luas masjid. Satu lagi,
Masjid tu sendat, ramai orang. Ada 200 orang. Oh, jadi sempit masjid. Lalu kita kata, tolong keluar separuh, 100 orang, tinggal 100 orang di dalam. Jadi luas tak masjid? Jadi luas juga. Maka begitulah kehidupan. Kehidupan itu tak semestinya bertambah rezeki, tetapi berkurangnya keperluan juga bertambah luas rezeki kita. Dulu banyak keperluan. Yang setengah orang tu duit banyak, tapi keperluan dia, benda yang dia nak tu banyak sangat. Jadi sikit juga belanja, sikit juga duit. Jadi tak banyak. Benda tu nak, benda ni nak, kan? Renovate rumah saja tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun. Kita pergi sekali ni kod lain rumah dia. Pergi kod depan tak jumpa, cari pintu. Masuk-masuk tandas rupanya. Diubah dah. Arah pintu lain pula dah. Lepas tu apa? Segala benda nak. Bila segala benda mau, maka rezeki menjadi tidak lapang. Walaupun duit bertambah. Duit bertambah. Macam-macam gaya. Dengan keretanya lagi. Spoiler saja 2 kereta. Depan 1, belakang 1. Jadi maknanya, lepas tu soundbox kereta pula. Sound dalam kereta. Macam nak sekah pintu. Mana bunyi sound saja. Tanya berapa habis ni? Kereta 15,000 je harga kereta. Sistem PA sistem dia dalam 35,000. Jadi kenapa jadi tak ada duit? Kerana kita banyak benda yang kita mahu. Jadi sebab itulah bila lama-lama kita dah kurang dah perkara yang kita mahu, maka menjadi luaslah rezeki. Jadi sebab itulah kadang-kadang orang yang gaji tak besar tapi dia ada peluang menderma, beri sumbangan. Kenapa? Kerana kehidupan dia tak banyak perlu. Dia duduk dalam rumah dia dengan isteri dia je. Anak-anak semua dah tak tahu ke mana dah, pergi bukan kerja sana, menikah, kahwin sana, duduk sana, balik sekali-sekali. Jadi dia apa? Kat rumah dia beli TV yang 24 inci TV. Balik TV. Cukuplah untuk 2 orang. Ini 2 orang 97 inci. Nampak? Ya, macam mana? Macam nak masuk dalam TV pula dah. Jadi maknanya itu orang panggil di luar keperluan kita. Kita tak perlu sangat. Jadi itu menyebabkan jadi bertambahnya perbelanjaan. Jadi menyebabkan nak derma tak sempat, nak buat kebajikan tak boleh. Jadi itu di antara caranya ialah mengurangkan apa yang tidak perlu kepada kita. Ambil apa perlu sudah. Ambil apa perlu. Betullah sebagaimana kita selalu sebut, kita Melayu ni banyak benda yang remeh-temeh tu yang jadi kita payah kan. Jadi payah. Nak minum, tengok kan adat istiadat kan banyak remeh-temeh. Tengok kena ada payung kecil atas ni, atas gelas. Letak payung kecil selalu. Padahal payung tu nak buang dia. Kalau dimakan dengan payung-payung tu okey lah. Jadi maknanya itu benda yang membazir banyak. Benda-benda yang membazir dan di luar daripada keperluan kita. Lepas tu kena balik pada fitrah. Bila kita balik pada fitrah Islam, kita tenang lah. Kita balik pada fitrah. Ikut atas tuntutan Islam je. Kita akan menjadi tenang dan selesa. Itu yang jadi tak tenang tu kerana tidak mengikut fitrah. Kita tak ikut fitrah. Macam kasut kita, kaki saiz 35, pakai kasut saiz 35, tenang, okey, fitrah tu. Maknanya sesaiz. Nak melompat boleh, nak berlari boleh, nak apa lagi, nak melenting boleh, nak tarian belot boleh, jet kundo boleh, taekwondo boleh. Kenapa? Kaki sama, kasut sama dengan kaki. Tapi kalau kaki 35, kasut 86, boleh buat kerja tak? 86 saiz tak boleh. Nak berjalan pun payah. Ataupun saiz 12 je kasut, tak boleh. Sebab tu kita balik pada fitrah, insya-Allah kita akan menjadi tenang. Tak kira siapa, orang kampung, orang bandar, orang miskin, orang kaya, gaji besar, gaji kecil, selagi dia tak balik pada fitrah, mereka tidak akan tenang. Dia tak akan rasa tenang. Sebab tu kena balik pada fitrah. Fitrah kita mana? Fitrah kita Islam. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim. Fitrah tu apa? Fitrah tu dinul qayyim, agama yang lurus. Selagi tak balik pada agama yang lurus, maka kita tidak akan tenang. Sebab berjalan tak lurus. Macam kita tengok kalau kita lalu lebuh raya utara selatan, kan lurus kan? Lurus okey, tak ada hal. Boleh straight. Ambil batu-bata letak atas pedal minyak, kita pun boleh lepas tangan terus. Steering pegang dengan kaki je. Kita baring terus. Kenapa selesa? Senang. Kerana jalan lurus. Jalan lurus. Cuba lalu jalan lebuh raya Pantai Timur pula. Lalu macam mana? Macam biawak gila kita jadi. Sekali kiri, sekali kanan, melompat, melenting dan belaka. Jadi begitu kita. Selagi tak balik kepada fitrah, selagi itulah kita tidak akan selesa. Jadi kerana bukan saiz kita.
Tak saya cuba pergi tanya tu. Tanya harimau. Tanya harimau duduk dalam hutan. Selesa tak duduk dalam hutan? Oh, dia kata selesa. Jiwa tenteram duduk dalam hutan. Walaupun nak cari makan payah kan. Kena berambat dulu baru boleh cari makan. Berambat tak dapat. Lama dah baru ada babi uzur seekor contohnya. Baru dapat makan kan. Tapi payah nak cari makan. Tapi kalau tanya hati tenteram tak? Oh, harimau kata okey, tak ada masalah. Memang fitrah dia duduk dalam hutan. Habitat dia. Cuba tanya pula harimau dalam serka. Tengok. Tenteram tak? Boleh makan tak? Oh, dia kata makan okey. Pagi sarapan okey. Tengah hari okey. Malam lagi sapa lagi 3 ekor kambing. Malam. Tapi jiwa tenteram tak? Oh, jiwa stres kata dia. Kata dia harimau stres. Dah macam mana tak stres? Malam-malam suruh naik atas kursi. Duduk atas kursi. Bukan kerja harimau duduk atas kursi ni. Meniti atas tali. Jadi stres dia. Jadi betullah kita kena balik kepada fitrah kita. Barulah kita akan merasa tenang dan kita akan merasa selesa. Jadi betul. Balik pada fitrah. Maka bacalah Quran, panduan hadis, itulah fitrah kita. An Ummi Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita sambunglah. Akan datang pengajian kita akan datang hadis yang kedua dalam babul aniyah. Hadis riwayat daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni salah seorang ummahatul mukminin lah, di antara ummahatul mukminin, salah seorang di antara isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah, suami dia dulu nama Abu Salamah. Nama Abu Salamah. Dan ketika bila mana Abu Salamah wafat, mati, maka Nabi telah meminang Ummu Salamah, seorang wanita yang salihah. Dia di antara orang yang berhijrah ke Habasyah. Belum pada orang lain hijrah ke Madinah lagi, dia 70 orang ni dah berhijrah ke Habasyah sama dengan isteri suami dia kerana nak menyelamatkan iman. Walau di Habasyah tu bukan ada saudara mara, bukan ada jaminan hidup, pergi saja-saja pergi, pelarian, penghijrah. Kerana apa? Kerana nak menyelamatkan iman dan nak menyelamatkan Islam. Ini maknanya besar jasa dan sumbangan mereka ni kepada Islam. Ini Ummu Salamah. InsyaAllah kita akan baca hadis riwayat daripada beliau dalam pengajian kita akan datang. Wallahu a'lam. Dan seperti biasa kita akan lancar derma lah untuk pembinaan untuk meneruskan pembinaan College Islam An-Nur yang bulan lepas kita buat pungutan untuk banjir 3,150 yang tuan-tuan beri sumbangan bulan lepas. Sumbangan banjir kepada pusat kepada alumni Pasir Tumbuh, dan kita telah buat serahan kepada Pondok Ismailiyah di Paya Jauh Temerloh yang teruk kena banjir lah. Jadi itu di antara sumbangan yang kita. Dan pada hari malam ni kita nak untuk pembinaan College An-Nur, pusat pendidikan Islam An-Nur yang terus dalam kita perlu pada sumbangan kerana memerlukan belanja yang agak banyak. Jadi insya-Allah kita pun yang boleh beri banyak, yang boleh beri tak banyak, tak ada masalah. Manasakan kita terus beramal jariah insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.